Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan bermacam-macam nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita, yang kita telah dapat, terutama nikmat hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Maka kita ini asalnya tidak ada, lalu diberikan kita hidup. Kita ni ada bukan bermakna kita ni ada, tetapi adalah nikmat untuk dia mentajalikan dirinya sendiri, dia menceritakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, apabila kita dapat memahami, diberi kefahaman di sisi Allah, min Allah, baru kita akan faham. Selagi kita tidak dapat pengetahuan daripada min Allah, dari sisi Allah, dari rahmat Allah, maka kita tidak akan faham. Kita masih lagi akan merasakan kehidupan ini adalah kehidupan kita. Maka itulah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan zatnya sendiri yang cukup sempurna, yang belum ada lagi yang hendak Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam maha kesempurnaan, dia cukup memuji dirinya, dia cukup menyembah dirinya sendiri tanpa perlu untuk menjadikan. Dalam keadaan asyik berasyik dirinya sendiri, maka kalam yang keluar daripada asyik berasyik itu, entah juta tahun dia asyik berasyik, kita pun tidak tahu, entah berentah tak tahu kita. Itulah keadaan asalnya. Wal awwalu, yang tanpa permulaan Allah itu asyik berasyik, maha sempurna, tak memerlukan untuk dijadikan, untuk nak supaya yang dijadikan itu mengesakannya, tak perlu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala zat wajibal wujub itu, yang belum lagi bernama, yang ada hanya zatnya semata-mata, yang dalam keadaan asyik berasyik maha sempurna. Maka dalam keadaan asyik berasyik masyuk, maka dia ingin dikenali, iaitu dalam keadaan kun wazak zaktitu zatul muntala nurun zatiyah zatul ha. Maka terjadilah, terzahirlah yang pertama-tama Allah jadikan, iaitu daripada nur zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada nur itulah maknanya menandakan bahawa Allah sendiri membuat cerita, membuat kisah yang pertama, iaitu ingin ia dikenali. Maka itu harus pertama-tama kita ini awal-awal harus kita mengenal kepada Allah, ataupun mengenal diri dahulu baru mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan tahu ala tujuan sebenar hidup kita, ataupun tujuan Allah hidupkan kita. Maka itu akan menambahkan lagi kerosakan. Sekiranya kita tidak mengetahui bahawasanya kita ni dihidupkan Allah
bukan semata-mata untuk menyembah kepada Allah, tetapi semata-mata ialah yang menceritakan tentang dirinya, keesaannya. Sentiasa ia memuji dirinya, dia menyembah dirinya, dia asyik dengan dirinya sendiri. Walaupun seluruh alam ini, seluruh sekalian alam ini tidak menyembah Allah, tidak memuji Allah, Allah sedikit pun tidak akan jatuh martabat Allah. Malahan Allah sentiasa bertambah lama, bertambah asyik, cukup asyik dirinya sendiri. Dan sekalian alam ini, makhluk yang ada, menyembah kepada Allah, memuji pada Allah, tidaklah sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala itu menyembah, memuji dirinya sendiri. Maka itu yang harus kita fahami. Maka setiap puji-pujian kita ini adalah menunjukkan sebenarnya dialah memuji dirinya sendiri. Bukan kita memujinya, bukan kita menyembahnya, tetapi dialah yang menyembah dirinya sendiri. Sebab sifat keesaan tu tadi, tunggal, dialah. Jadi banyak yang dijadikan tu menunjukkan ketunggalan. Bukan banyak dijadikan itu menunjukkan banyak, bermacam-macam, yang maknanya menunjukkan semuanya memuji pada Allah. Tidak. Tetapi semua yang ada, yang banyak, yang Allah jadikan. Kalaupun Allah menjadikan setiap saat ini berjuta makhluknya, tetap juga dalam keadaan kekuasaan dan kebesaran Allah. Itu tandanya menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa esa memuji dirinya sendiri. Jadi setiap yang kita faham yang di sisi minallah, di sisi Allah, maka susah untuk dipahami kalau orang yang tidak mengenal diri, mengenal Allah. Dia terseksa tetapi tidak merasa terseksa. Kerana terseksanya itu kerana ada keakuan dirinya. Kerana itulah yang dikatakan kufar, ataupun yang menutupi dirinya dengan mengatakan dia yang ada. Kerana rasa keakuan diri itu adalah dinamakan yang kita mohon fakina azaban nar, iaitu kita minta kepada Allah dijauhkan daripada azab. Azab yang mana satu? Azab yang mana kita mengaku ada keakuan diri. Selagi kita mengaku ada keakuan diri, selagi itulah kita diazab. Kita berada di dalam azab. Kerana susah akan kita fahami, atau siapa-siapa nak memahami langkah-langkah para rasul, perjalanan-perjalanan, dalaman para rasul, para nabi, 124,000 nabi, wali-wali Allah, orang arif billah. Susah untuk kita menyelam dan diharamkan untuk dibaca kitab-kitab mereka. Kerana kita tidak mengenal diri, mengenal Allah. Keyakinan, keimanan kita ini masih lagi mengingatkan kepada ganjaran-ganjaran, ataupun ada sesuatu selain daripada Allah, sesuatu ibadah ataupun apa saja yang kita lakukan, kita nakkan imbalan yang selain daripada Allah. Itu menunjukkan kejahilan kepada kita. Sekiranya kita telah mendapatkan minallah ataupun kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala hakikat sebenarnya, maka kita akan dinampakkan oleh Allah sekalian alam ini bergerak semuanya mengikut aturan-aturan dan kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik iblis, baik para nabi, baik segala makhluknya yang bernama iblis, yang bernama syaitan, yang bernama apa saja, itu bergerak atas izin Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya. Dan kita akan berhenti untuk membuat pengakuan diri kita lagi dah. Sebab kita nampak bergeraknya sesuatu itu, halus zarah walaupun alam gaib sekalipun, bulan bintang bergerak, semua kita nampak kekuasaan Allah yang menggerakkan. Itulah hakikat sebenar bila kita mengetahui daripada minallah, dari sisi Allah. Ya, seperti mana para rasul, para nabi, para waliullah, arif billah, mereka mendapat pengetahuan itu daripada minallah. Maka mereka tidak jahil lagi tentang Allah, dan mereka terlalu yakin, hakul yakin, kamalul yakin, bahawa setiap bergerakan
setiap penglihatan, setiap kehendak-kehendak yang datang lintasan daripada dalam dirinya yang halus, semuanya dirasakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan kudrat yang berjalan, berdiri, rukuk, sujud, apa pun keadaannya, mereka selalu tafakur bahawa Allah lah segala-galanya. Maka dia tidak akan nampak yang lain lagi. Itulah hakikat sebenar bila kita mengenal diri, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka minallah, daripada Allah, Allah perkenalkan diri Allah kepada kita, maka kita akan berhenti ataupun takut nak mengingat akan ada keakuan diri kita. Dan kita akan berhenti melihat segala-galanya ini adalah makhluk. Tetapi kita menampakkan sebelum yang kita nampak di sekalian alam ni, melainkan Allah lah dahulu. Betapa nikmatnya kita duduk maknanya di dalam zat. Bukan kita ni ada dua, tapi istilahnya seperti yang disabdakan, yang disebutkan oleh Mansur Al-Arash waliullah, ana al-haqq. Bukanlah dia mengatakan dia tu kebenaran, tetapi dia dah tidak ada. Dalam keadaan tidak ada, dalam keadaan asyik, dia lebur hingga hilang diri dia, Allah leburkan lagi, maka perkataan yang keluar adalah perkataan kebenaran Allah lah, perkataan Allah lah. Jadi itu yang perlu kita fahami, perlu kita bawa dalam kehidupan kita ini. Selagi kita tidak dapat matlamat ke arah ini, selagi itu tauhid kita masih lagi tauhid yang bersifat munafik. Sebab saya pernah dituduh oleh wali Allah sebagai munafik. Sebab kalimah saya bila disuruh sebut la ilaha illallah, maka dia kata penipu, dia kata. Di hadapan wali Allah, wali Allah tu namanya Syekh Siti Jenar. Maka saya bermimpi dibawa berjalan ke makam itu, berjumpa dengan wali Allah tu. Maka dalam keadaan itu Allah nak ceritakan bahawa dia suruh saya mengucapkan la ilaha illallah dengan betul-betul, dia kata. Maka saya sebut dengan betul-betul lah, la ilaha illallah, betul-betul tak ada keakuan diri. Tapi dia kata masih penipu lagi, dia kata. Maka kita jangan ingat, kita sebut tu dah berpuluh ribu, dah bertahun-tahun jumpa guru ni, jumpa kita ingat kita dah betul lah sebut la ilaha illallah disebut, tapi penipu dia cakap. Dia cakap saya ni penipu, munafik ni. Dia kata tak betul. Macam mana yang betul? Macam ni dia sebut. La ilaha illallah, la aja dia dah hilang dah. Tak nampak dia dah depan. Orang kata, Muhammadur Rasulullah, tengok dia ada balik. Itu pengalaman yang Allah Ta'ala tunjukkan. Di hadapan Allah, kita tak boleh pura-pura. Kita sebut la ilaha illallah beribu kali, Allah tak pandang. Tapi Allah nak tengok, betul ke hilang keakuan diri? Betulkah benar-benar kita mengisbatkan Allah hingga semua tak ada lah. Semua mengucapkan la ilaha illallah, semua mengatakan dia tu tak ada, yang ada hanya Esa. Kita dengar, kita lihat, semua mengatakan tak ada, hingga semua tu lebur. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa. Adakah kita dah sampai ke situ? Kerana di situ makam kalau dah sampai, kita tak mau lihat lain dah. Semua tak boleh buat apa-apa dengan kita pun. Kita pun tak boleh buat apa. Yang kita tahu ni zat dia semata-mata yang Maha Esa, yang Maha Beragung, yang Maha Berkuasa. Di situ tempat yang paling tenang, paling selamat. Kerana kita di syurga pun belum cukup lagi. Kita nak lagi jumpa wajah Allah. Jadi di sini di dunia lagi Rasulullah SAW suruh kita melihat Allah. Yakin. Sifat ihsan tu kena ada. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tak yakini bahawa Allah melihat kita. Sama juga. Kalau kita tak dapat lihat pun, kita kena yakin Allah tu melihat kita. Macam mana Allah melihat? Itu dinamakan murakabah. Murakabah ni memandang-mandang, kita memandang mata sir. Mata sir ni maknanya kita lihat rumah kita, masuk lagi dalam rumah kita, masuk bilik kita lagi, tengok katil kita, kita duduk kat katil kita. Itu nama dia murakabah. Dan bila duduk situ, kita pandang tu tadi,
Dibawa ke situ tadi oleh Allah dan kita memandang dengan pandangan Allah bahawa Allah lah yang ada. Itu musyahadah, muraqabah. Memandang-pandang dengan berasyik dia dengan dirinya. Itu di dalam sir, di dalam rahsia. Kalau kita dah dapat ke situ, maka kita tak keluar, nanti kita tidak nampak yang lain lagi dah. Buta. Buta, dan kita buta tu bukan mata buta. Kita tak memandang lagi segala sesuatu melainkan Allah. Itu buta, maknanya buta yang kita butakan yang lain, bukan hanya buta Allah. Kita buta yang lain. Susah nak diberi apa. Kecuali kalau kita jumpa orang yang arif billah, waliullah, pasti kita akan faham kenapa dia tak nampak. Dia nampak penuh cahaya je. Kerana dia tahu bahawa segala tu semua tak memiliki apa-apa pun. Body pun tak ada, hafal pun tak ada, lelebur semua. Dia nampak dah. Kereta bercahaya semua dia nampak, semua cahaya Allah, cahaya Muhammad dia nampak. Hingga tak nampak lain dia nampak. Habis nanti macam mana dia nak jalan tak nampak? Sebenarnya Allah yang kontrol, lebih lagi cantik, lebih sempurna. Dan dia akan melihat dengan penglihatan Allah. Dia akan mendengar dengan pendengaran Allah. Semuanya akan jadi cantik. Ada satu tok guru tu kat Melaka, saya dah lupa nama dia. Meninggal lah. Dia bawa kereta tidur. Orang jemput dia pergi mengajar. Naik kereta lama. Dia mengajar macam mana, dia bawa kereta dia tidur. Tunduk kepala dia macam mana. Kita tak jumpa orang macam tu. Tapi kalau kita dengar cerita-cerita orang yang arif billah, orang yang wali Allah, kita akan nampak keagungan kebesaran Allah di dirinya. Sebab dia serahkan diri dia semua kepada Allah. Kita tak, kita rasa kita. Tu yang bahaya tu. Jadi dia tak bahaya, dia serah pada Allah. Dia bawa kereta pun dia tutup mata tidur. Tapi sampai tak pernah accident pun. Satu hari orang nak tumpang naik kereta dia. Dia kata, jangan kau nanti kan kau tak sanggup naik dengan aku. Tumpanglah tok guru. Tak boleh, nanti kan kau menjerit nanti. Dia nak naik juga tak apalah. Tengok start engine, tok guru pun tunduk kepala. Dia pun seram. Tak pandang depan pun. Kona pun Allah yang konakan, apa semua break pun Allah break kan. Ya Allah, dia kata. Taubat aku tak mau naik lagi. Tapi selamat. Itu tadi. Jadi kita bila duduk dengan orang-orang begitu, susah untuk kita fahami. Melainkan kita dah jumpa orang begitu, baru kita rasa confident, yakin betul-betul pada Allah bila kita serahkan diri kita pada Allah. Sekarang ni kita bersandar banyak. Sandar pada satelit lah, sandar pada internet lah, bersandar, terlampau banyak bersandar. Bersandar dengan politik lah, bersandar dengan macam-macam sandaran kita. Berjenis-jenis sandaran kita selain daripada Allah. Tapi kita buat kita terseksa tapi kita tak rasa tu terseksa. Itu kita ni makna berada dalam azab tu, terseksa. Sebab kita bersandar selain Allah, kan azab. Tapi kita tak faham, kita azab, kita ingat kat neraka tu azab. Ya Allah. Kesiannya kita kan. Sudahlah bertaubat, sudah kembali kepada Allah. Sampai bila kita nak betul-betul dengan Allah. Allah tak cek pasal dengan kita. Allah sayang kita. Allah rindu kita. Allah nakkan kita. Tapi kita buat hal kita sendiri, kita buat ikut. Sampai bila? Ya. Tak kiralah siapa pun kita. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni sentiasa kena selalu dengan Allah. Kita dengan Allah, bukan Allah ikut cakap kita. Sekarang kita merasakan Allah kena ikut cakap kita. Taubatlah. Serahlah diri kepada Allah. Allah bagi peluang lagi. Walaupun kita ni tadi biadab dengan Allah. Kita tidak ada akhlak dengan Allah. Tapi Allah tetap bagi rezeki pada kita. Allah sayang kita. Allah tak mau bagi kita ni azab. Cuma Allah bagi tu adalah teguran kerana dia sayang pada kita.
teguran. Jadi bilanya kita nak betul-betul berkehidupan seperti mana, jangan kira Rasul ataupun Nabi-Nabi lah, itu dah peringkat tinggi. Kita kira waliullah ataupun orang arif billah, mereka dah betul-betul nakkan pada Allah, 100% dia serahkan betul-betul kepada Allah. Kita bersandar dengan duit, bersandar dengan harta, bersandar dengan bersandar banyak sangat kita bersandar yang selain daripada Allah. Cuba kita lihat betul dalam kehidupan kita. Ni hari berapa banyak kita bersandar dengan makhluk. Tapi Allah SWT tetap sayang kita, tetap bagi peluang kat kita, tetap lagi dia tak ada meletakkan hukuman lagi. Cuma dia bagi kita sedar. Bila kita nak sedar, kita macam rasa tak ada buat salah, terlampau banyak buat salah sampai tak rasa kita bersalah. Kita dah orang kata dunia ni dah mengalahkan kita tak sedar. Kita tenang-tenang je. Kita solat, kita puasa, bagus. Kita mengaji Quran, bagus semua. Tapi kita tak sedar bahawa kita masih lagi dunia, iaitu kedudukan, harta, wanita dah menundukkan kita tak sedar. Maknanya kita duduk dalam akuarium najis tu, tapi kita solat dalam tu, kita puasa, kita zakat, kita sedekah. Itulah ibaratnya. Melainkan kalau kita kenal diri, kenal Allah, makna kita duduk dalam akuarium ataupun kita duduk dalam lautan tauhid. Kita berkehidupan dengan Allah. Allah nak kita berkehidupan kita dengan dia bila kita kenal dia. Kita kenal diri, kita kenal Allah. Allah nak kita berkehidupan dengan dia di dunia lagi. Jadi itu sebablah kalau kita selagi tak duduk di situ, kita masih berada di dalam keadaan perhitungan. Sanggup ke kita nak dihitung nanti? Kalau tak sanggup, maka tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Dia suruh kita minta jalan yang benar, yang lurus. Macam mana benar yang lurus tu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang telah aku bagi nikmat. Apa tu Allah bagi nikmat? Nikmat minallah, di sisi Allah. Allah bagi kenal. Dan dia mengenal Allah, mengenal diri. Itu je jalannya. Bila dia dah mengenal diri, dia mengenal Allah, apa tandanya? Tak adalah keakuan diri. Itulah jalan yang benar yang kita minta. Susah sekarang ni saya nak dengar. Bukanlah nak kata saya ni bagus. Tapi saya ini ada diberi oleh Allah sikit je. Sikit celah kuku tu tak nampak. Sikit Allah bagi untuk sifat prihatin, kasihan kepada makhluk-makhluk manusia-manusia yang pada penghujung zaman ini terlalu banyak leka, lalai. Yang mana orang yang lalai ni berbahaya dia Allah iktirafkan orang yang lalai ni cukup bahaya. Dia lalai lah, dia buat tak tahu kehidupan ni dia puaskan, dia lalai. Dia pentingkan dia punya diri, lalai tu orang lalai. Orang lalai ni gelaran dia ghafilun ni Ustaz Orang lalai ni Allah sendiri, ya Allah, nak bagi tahu saya pun tak tahu. Kalau dosa-dosa lain tak apa lagi lah. Ni kalau lalai ni, lalai dia tak ingat Allah kan. Lalai. Kategori dia tu, orang yang lalai ni, azab. Ataupun dia panggil tadi, dia ni kalau gelaran dia tu, makhluk yang paling teruk lah. Balhum kal an'am. Apa tu? Mereka lebih teruk daripada binatang. Bukan saya cakap. Lalai. Dia tak ingat Allah, lalai. Jadi kita ni disuruh oleh Allah Ta'ala supaya selalu ingat dia. Baru kita tak jadi sifat begitu. Sebab kita tak ingat Allah, rasa kita ada, itulah kita bertukar jadi perangai yang lebih teruk pada binatang. Sebab apa? Binatang memang tak dibagi akal. Tapi kita ni dia bagi akal, tahu tu tak elok. Tapi kita buat juga, tu lebih teruk daripada
binatang. Wa na'udzubillah. Sudah-sudahlah tu. Kita ni Allah naikkan kita. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah bagi kita naik martabatnya. Kita pula nak turunkan martabat kita lebih teruk pada binatang pula. Sebab apa? Lalai. Zikir tu pun ada makam-makam dia, zikir Allah tu. Zikir tu ingat pada Allah tu macam-macam makam nikmat dia tadi. Yang paling nikmat sekali adalah bila hilang keakuan diri dan kita rasakan dialah yang menyebut diri dia. Dia yang asyik. Itu paling tinggi sekali zikir. Paling sedap sekali. Jadi ada kita zikir tadi. Ada zikir yang kita langsung tak ingat Allah. Zikir aja. Kita zikir juga tapi kita tak mengingat Allah. An zikrillah. Sebab kita tak mengenal dia. Jadi zikir kita tu semata-mata kerana terpaksa. Terpaksa kita berzikir kepada Allah. Tak apalah. Tapi tingkatkanlah. Janganlah berzikir dalam keadaan lalai. Solat sendiri pun Allah tak bagi solat. Solat tu kan ingat Allah. Supaya hilang keakuan diri. Tapi masih lagi kita nak ingat akuan diri tu solat yang bahaya. Celaka atau neraka Allah ibaratkan begitu. Supaya bukan Allah tak bagi solat. Tapi Allah nak kita betul-betul lah. Betul-betul kita dibagi oleh Allah SWT akal, iaitu Nurullah, Nur Muhammad. Akal kita ni special. Manusia ni ada rahsia Allah. Kita dapat membezakan antara yang betul dengan yang tak betul. Allah dah bagi dalam setiap diri kita. Tapi kita ni pura-pura. Kita tutupkan. Kita kata tak tahu. Kata. Dalam hati kita ada penyakit. Penyakit menipu. Kita menipu Allah Ta'ala. Kita tak sedar ke kita dah tipu Allah Ta'ala? Kita dalam keadaan solat, hati kita lalai, kita buat macam tak ada buat salah. Asal dah terlampau, selalu sangat. Ataupun kita tak mengenal diri, mengenal Allah, sifat rasa takut, sifat rasa malu, tak ada pada Allah SWT. Kalau dah tak ada sifat tu, bahayalah. Kalau dengan Allah pun kita tipu, dengan makhluk lain senanglah tipu. Tak adalah harga diri kita. Jadi kita sama-samalah memperbaiki diri kita. Ini, saya nak bagi tahu ni, sekarang ni kita ni, banyak dah kena belitan-belitan ni. Ya. Saya ni bukanlah boleh melihat. Tapi bila dibagi penglihatan, takut saya tadi. Melihatkan manusia-manusia di penghujung zaman ni memang betul lah Rasulullah SAW bagi tahu. Wali-wali Allah bagi tahu. Tak sanggup kita lihat. Manusia-manusia ni dah terlampau banyak mencabar. Ya. Sampai kan ada satu lagu tu dia kata alam pun dah mulai bosan melihat tingkah laku manusia yang bangga dengan salah dan dosa-dosa. Bangga buat salah, buat dosa, buat maksiat, bangga. Yang kata Allah, alam mulai bosan lihat manusia-manusia yang berperangai begitu, yang dibagi akal tidak gunakan akal, yang ada hati, tidak dia faham hati dia, tak mahu dikenal diri, kenal Allah. Mereka tu adalah penduduk-penduduk neraka yang paling teruk, iaitu neraka Jahannam. Allah dah bagi tahu dalam surah Al-A'raf, walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah ada akhir ayat lagi tu, saya berhentikan di situ. Allah SWT bagi tahu sesungguhnya walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku siapkan, aku akan penuhi neraka Jahannam, neraka paling azab sekali. Kebanyakannya minal jinni wal ins, jin dan golongan manusia macam kita. Allah dah tahu dah, Allah yang ciptakan manusia, Allah tahu. Ciptakan jin, memang banyakkan nanti Allah akan masukkan. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, faham. Itu tak betul, ni betul Allah bagi. Tapi dia buat lalai, buat tak tahu je.
Dia ingat alah bila datang kiamat ni dia cabar-cabar Allah Taala lagi. Anggap dia tak mati dalam kubur, tak disoal, tak diperhitungkan. Setiap sesuatu yang halus zarah pun akan dikira baik, yang buruk halus zarah pun akan dia buat dek je macam tak buat. Makna orang begini awal-awal lagi dah bagi tahu oleh Allah, mereka inilah penghuni neraka jahanam wa na'udzubillah. Sifat orang yang beginilah yang banyak sekarang kita lihat. Daripada yang tinggi peringkatnya, daripada raja turun pada bangsawan kaya, menteri, turun sampai ke bawah. Kebanyakannya adalah golongan neraka jahanam. Sebab apa? Bagi mereka Allah bagi hati buat dek je dia. Hayal dengan kekayaan dia, ingat dia takkan mati kan. Allah bagi lagi kaya. Allah bagi lagi kerajaan ni. Allah lagi politik kau nak menang, Allah bagi menang. Supaya engkau kekal terus berada. Memang Allah telah skripkan neraka jahanam ni memang jinni wal ins, jenis jin dan juga makhluk kebanyakannya. Kecuali orang-orang yang kenal diri, kenal Allah. Mereka takut di dunia lagi dengan Allah. Mereka ada sifat ihsan di dunia lagi. Mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala jelas dan nyata di dunia lagi. Dia malu kalau dia tu tadi merasa ada keakuan diri, dia malu, takut dia tadi lain macam. Begini orang yang kita nak cari. Memang pada akhir penghujung zaman kita ni susah, sulit. Orang begini diejek-ejek. Orang begini disenda guraukan. Orang begini suka macam kita ni macam tak pandang lah, tak ada harga lah kita ni. Tak moden lah macam-macam. Padahal di sisi Allah, Allah suruh cari. Kalau kau tak jumpa orang ni, kau tak jumpa aku. Kalau kau nak jumpa aku, kau harus jumpa cari orang begini. Jadi jangan kita leka. Cari orang begini. Yang hidupan dia sentiasa dia bergerak, berdiri, duduk, baring. Tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Qina azabannar. Orang begini yang betul-betul takut kepada Allah untuk merasakan ada keakuan diri. Mereka bertafakur, berfikir untuk selalu mengesakan Allah. Di langit dan di bumi semuanya diajakkan mengesakan Allah. Bukan dia saja, semua yang dilihat semuanya tadi bulan, matahari, bintang, sekian alam dia nampak. Semuanya mengesakan Allah, dia tafakkur. Jadi orang-orang begini, orang-orang yang disayangi Allah, kita janganlah buat bersenda-senda gurau dengan orang begini. Ya, jangan kita gunakan. Ada pernah saya tengok orang begini digunakan buat berdoa kat tempat ahli politiknya. Dipanggil suruh berdoa. Dan orang ni datang, dia tengok begini, dia tak naklah doa. Dia doa, saya cakap. Aku doa pun tak guna. Engkau tak keluar pun daripada akuarium tu. Akuarium kejahatan tu tadi. Kemurkaan Allah. Kan lebih baik aku tak usah doa. Sebab aku doa pun kau sama, kau duduk dekat dalam tu. Tak, saya nak bagi imbalan ni. Aku bukan imbalan. Terkena kau. Orang ni kau panggil silap lah. Dia tak nak doa ni. Dia tahu perangai kau. Bila time nak masuk politik, kau siap ya nak naik mengundi, ya siap kau. Macam-macam kau gunakan. Ibaratnya engkau buat kebaikan, sedekah tu sedekah ni. Orang yang arif billah ni kau jangan umpan dengan gitu. Kau kena balik nanti. Dia kata. Asal dia nampak kau tu lain. Kau bertanduk ke, tak tahulah nampak dia. Jadi kau marah dia. Silap kau datang dengan dia lari. Kau nak pergi rumah dia tahu dah kau nak datang, dia nyorok. Pergi tempat lain. Kau dah balik pun dia datang. Jangan kata tak jumpa lah orang tua ni, aku nak bagi rezeki. Jangan salah faham ya. Jadi kita sebenarnya nanti banyakkannya ulama-ulama amplop apa tu? Ulama apa tu? Bukan di sinilah, ulama tempat lain ni. Dia bila dibagi upah datang. Datang dia baca doa.
Bila time-time ni musim-musim nak mengundi kan, kaya lah ulama ni. Banyak duit dia dapat. Pasal yang bagi ni kan nak menang betul. Jadi doa dia diperlukan. Ada dia pergi solat hajat dia pun untuk ni. Dia tak fikir ridha Allah. Kau doakan orang tu bertambah teruk ke? Tapi ulama-ulama yang suk ni dia tak kira. Tapi bukan kat Malaysia ni, tempat lain. Mungkin bumi lain. Ada bumi lain lagi banyak. Ni bumi ni yang kecil sekali. Ada bumi lain lagi besar. Tu perangai dia macam. Dia nak. Bila dia upah, kemain dia tonjolkan diri dia. Ada pula nanti apa. Undi tengoklah sendiri. Macam tu juga ragam dia. Daripada dulu sejak merdeka sampai sekarang. Kan? Ragam dia gitulah. Bila time nak mengundi, dia gunakanlah ahli-ahli ni. Ahli-ahli orang kata ulama-ulama ni kan, pengaruh dia banyak kan. Ni kita punya ustaz ikut ni, kumpulan ni apa parti ni parti ni. Wah, kita pun ginilah. Dah mula. Rosak kita punya tauhid. Kita mentauhidkan apa tu? Kedudukan. Kita mentauhidkan apa? Tauhidkan ganjaran. Itu jelas dah. Upah yang kita nak. Nampak upah. Bukan nampak macam mana nak tegur dia. Kesian kat dia. Kita kena betulkan dia. Bukan time-time bila nak mengundi dia. Panggil kita. Waktu ni kita nak membetulkan dia. Bukan mengharapkan imbalan daripada dia. Ini kita dah terbiasa gitu. Senang dia kata. Alah ulama ni aku boleh bayar lah. Dia pun cakap dengan gitu. Jadi kata-kata kita Allah tak akan buat keyakinan pada orang yang dengar. Sebab kita tak bersandar kepada Allah. Mulut kita je gunakan ayat Quran, gunakan hadis. Tapi kita tak ada. Kita bekerja dengan diorang, dengan orang-orang besar, orang raja ke, menteri ke. Kita ni belajar kita tinggi. Di Azhar, di Mesir, di Yaman, di Jordan, di Syria. PhD, pelajar terbaik lah macam-macam. Tapi bila sampai kat menteri, senang je dia bayar kita. Senang kita ikut dia. Hilang Quran, hilang hadis kita. Nak macam tu, Allah pandang kita macam tu. Apa ni? Ke kita tak nampak pandangan Allah? Lalai ke? Sebab tak ada yang betul-betul nak tegur pemimpin kita. Buta ke? Nampak ke? Betul aja sekarang ni kita nampak pemimpin kita semua betul aja. Apa yang betul dia? Kita lagi bersandarkan kepada undang-undang Yahudi, Nasrani. Dah berpuluh tahun dah. Tak ada pun siapa nak robah. Mula-mula dulu kemain. Dia tegakkan hudud lah ni. Sekarang hudud pun senyap dah. Saya bukan cerita kat Malaysia lah. Jangan terperasan lah. Ni tempat lain saya cerita ni. Tu jangan. Itu yang berlaku. Kat dunia alam jin sana. Perangai dia macam tu. Bila dia tak ada bahagian dia dapat, dia hentam. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Bila dia dapat bahagian dia, pelan takbir. Orang ajar tu. Kenapa ngajar tembak orang macam ni? Tak perlu ada orang macam ni dah. Munafik. Itu lebih bahaya daripada orang awam. Rasulullah lebih takut lagi ulama yang suk. Kalau Dajjal tu mengerikan, kalau ulama yang suk ni lebih mengerikan Rasulullah SAW. Sekarang tengah belegar di dalam kehidupan kita. Itu kita buat kita tenang macam ni. Apa pun kita sandar pada ulama lah. Yelah, kau cakap macam tu senang. Tak boleh. Nabi dah bagi tahu. Ati Allah wa ati Rasul. Uli amri minkum tu tadi semua bersandar pada Quran dan kebenaran dan hak Allah SWT. Kenal diri, kenal Allah. Takut kita. Bila kita nak betulkan ni? Bila kita nak betul? Kita dah, bila rasa macam senang, dah COVID dah hilang, macam dah tak ada apa benda kita nak buat kerja pula dah. Ulama-ulama, minta maaf saya cakap, seolah-olah dah tak ada kebatilan pula dah. Kan? Betul tak? Tu. Tak tahulah kalau apa, dia orang tak perasan kan? Saya perasan. Sebenarnya bila COVID ni tadi lebih bahaya lagi daripada ada COVID. Ada COVID tu masing-masing duduk di rumah berzikir. Bila COVID dah tak ada dah mula dah. Yang kata lalai tadi, ghafilun tadi.
Dan makin banyak yang lalai. Tak nak buat kerja agama lah, lebih kurang lah. Aku dah pergi ni, menteri ni, dah mengajar sini balik. Aku tak peduli lah keliling aku apa jadi. Dan berjalan terus. Yahudi punya strategi berjalan terus. Dia punya racun dia dah masuk halus sangat dah. Dah masuk dalam badan kita sampai kita tak memikirkan kita punya tauhid kepada Allah, dah tak memikirkan. Banyak manusia dah hidup dia dalam keadaan hidup tak ada rasa dengan Allah dah. Bila rasa dengan Allah, pelik lah kau ni. Pelik pula. Kau boleh berdialog dengan Allah lah. Pelik lah kau. La Allah wa la quwata illa billah lah. Pelik pula dah. Tu saya cakap tadi, manusia tu dah jadi, kalau gila tu tak gila lagi. Tak gila lagi. Ini lebih teruk daripada binatang. Itu lah Allah bagi tahu. Sampai ke sebut nama Allah tak rasa syok. Sebut nama selain Allah syok. Tak ketua azab nama dia tu. Baik yang raja, baik yang semuanya kita tengok semuanya memimpin kita hajar ke arah kelalaian. Lepas tu kita rasa macam aman lah. Nanti kita bagi semua rakyat seorang 200 untuk bantu dia. Lah. Kita dengar 200, baik betul menteri ni. Tertipu kita. Ya Allah. Itu ialah dia umpan daripada dulu sampai nanti nak dekat nak pilihan raya lagi dia umpan lagi besar sikit. 500 orang. Kita pun baik kerajaan kita baguslah. Allah, lagi gelap kita tak nampak jalan. Jalan nak apa orang kata jihad ni tak nampak. Hijrah tak nampak. Kita rasa tak payah hijrah dah. Ya Allah. Kita duduk tempat dalam kalangan zombie tu, kalangan yang lebih teruk daripada binatang. Kita duduk dengan dia, kita masih rasa tak ada apa dah. Jadi untung orang yang hijrah. Bila kita hijrah pula, dia hina kita pula. Hijrah. Jangan ganggulah kita nak hijrah. Kita nak hijrah kan. Hijrah apa, mana ada hijrah? Hijrah lah ni sekarang ni kau duduk tempat yang batil. Sekarang ni kita dah duduk batil. Mana kita banggakan dengan internet. Internet tu siapa punya? Yahudi. Yahudi punya internet kita pakai. Jadi susunan-susunan dia semua. Apa yang kita minta susunan dia bagi. Mana cerita-cerita yang ngajak mengesahkan Allah, dia blok. Ni kita punya cerita pun dia nak blok juga. Tapi tak boleh buat apa dah. Dan terlampau banyak, dia tak boleh nak kontrol pula. Tapi Allah Ta'ala lindung. Jadi kita tak perlu takut kan. Tak perlu takut dengan mereka. Sebab kita dah ada tauhid. Kita faham dah dia tak boleh buat apa-apa dengan kita. Iblis kau tak boleh buat apa-apa. Orang yang betul-betul mengesahkan aku ikhlas. Tauhid. Dia tak ada keakuan diri. Kau tak boleh buat apa-apa. Dia punya bos iblis pun tak boleh buat apa-apa dengan kita. Apalagi dia. Tu. Jadi kita kena faham bahawasanya kita lah yang nak jadi orang-orang untuk nak menyelamatkan. Rasulullah SAW ni nak hampir memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kekasih Allah. Jadi apa yang perlu kita nak banggakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masih lagi duduk dalam kebatilan, masih lagi kita tak mengenal diri, tak mengenal Allah, kita tak tahu ada tujuan hidup kita. Kita tahu makan, minum bagi anak kita, makan, minum dia pelajaran. Kita tak tahu ajar anak kita sebab kita tak tahu hala tuju sebenar mengesahkan Allah. Lepas tu kita rasa tenang hidup dia. Kita dapat sara hidup, kita bagi anak kita pergi solat. Tapi anak kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita pun sendiri terumbang ambing. Masih lagi kita angkat, kita berjalan, kita rasa kita lagi dalam keadaan kita tak berakhlak dengan Allah SWT. Itu kita rasa selamat. Jadi jangan kita, orang kata maknanya nanti bila dah terantuk, dah sampai ajal baru kita nampak, nanti sakaratul maut baru kita nampak hala tujuan sebenar. Padahal sakaratul maut dah, jangan sampai kita dah pas situ. Ni peringatan kepada semua orang daripada pangkat tinggi sampai rendah. Orang yang Islam ke tak Islam ke, ni kalau dengar, ini adalah hak daripada Allah. Allah SWT ciptakan kita semua, baik Islam tak Islam, semua mengesahkan Allah SWT. Bila kita dah mengesahkan Allah Ta'ala, kita bawa Muhammadur Rasulullah. Inda dina indallahil. Bila kenal Allah, baru kita ambil Islam.
Sekarang kita Islam dulu, tak ambil Allah dulu. Kita ambil Islam dulu. Mana boleh. Mesti indallahil Islam dulu, Allah dulu kita harus kenal, kena faham, kenal diri, baru Islam. Tak apalah kita dah Islam, patah balik lah ambil Allah, cari Allah. Tak juga. Banyak akal kita menjahanamkan diri kita balik, kita tak sedar. Lepas tu kita rasa kita aman pula. Sudahlah tu. Sudah. Janganlah bermusuh dengan Allah. Ya. Allah sayang dengan kita. Daripada kita bangun tidur sampai sekarang, sampai nak tidur pun Allah sayang kita tau. Dan Allah tak pernah berpaling tinggalkan kita. Kenapa pula kita nak tinggalkan Allah? Jangan cari pasal lah. Adakah Allah buat salah dengan kita? Allah tak buat salah. Allah sayang kita. Kita pula tinggalkan dia. Fikir gitu pun kita dah faham. Kita dah kenal diri, kenal Allah dah. Tak payah nak susah-susah dah. Kita kena ubah diri kita. Mentaliti kita ni bukan ganjaran. Jangan. Bukan saya cakap ganjaran tak ada. Mentaliti kita kena Allah. Maknanya Allah, dia hal tuju kita di ilahi anta maksudi waridaka mahabbataka wa bi maghfirati. Ridho kau aku buat ni ya Allah, aku bergerak ni ridho kau. Engkau yang gerakkan, engkau yang suapkan, engkau yang bagi aku berjalan, engkau yang duduk aku sini. Ini cerita dalam hidup aku ni, cerita engkau ya Allah. Ridho kamu supaya kita sentiasa cinta kepada Allah dan sentiasa bermakfirati. Sentiasa makrifat dengan dia je. Dia je. Amaliahkanlah. Ini yang paling mustahak yang Allah nak. Ini dinamakan yang kita selalu minta bihusnil khatimah. Minta bihusnil khatimah, tapi dalam kehidupan bisu'il khatimah. Macam mana? Faham tak faham? Minta jalan yang lurus, rel tu macam mana? Tapi ikut rel batil. Rel tu nak pergi Pahang, kita nak pergi Pahang. Kita minta jalan rel tu nak pergi Pahang. Tapi kita pengala ke Johor. Kita nak bihusnil khatimah, mati yang baik dalam keadaan bertauhid dengan Allah, mengesahkan Allah. Tapi dalam kehidupan kita tak mengesahkan Allah, mengagungkan keakuan nafsu kita. Sifat nazumah masih lagi melekat dalam ni, sombong, riak, takbur, penipu, penyamun. Nak tipu orang je jadi ahli politik ni, susah nak cakap. Jadi makanan pula penipu orang pula. Lepas tu penipu dia taraf tinggi pula tu. Tengok cerita Piramli tu, diikat Tok Bomo tu tadi. Dah ikat Tok Bomo, dia pun jadi bomo. Dapat 400. Pulut panggang, telur, pulut kuning pulut panggang. Pulut kuning, ayam panggang, telur dapat duit 400 pengeras. Cabut, bagi tangkal. Kan? Lepas tu, yang diikat Tok Bomo yang tu tadi, dia buka balik. Dia kongsi 100, 4 orang kan. Jadi 3 tu bomo satu. 4 orang. Dan dibuka, dia bagi bomo tu 100, dia kata. Seumur hidup dia tak pernah dapat 100. Paling pun RM2.50, RM3, RM5 paling tinggi. Tak pernah dapat 100. Ni kali pun dapat 100, dia kata. Dia pun bagi tahu. Sebenarnya kami bukan bomo, kami bomo temberang. Dia tu. Bomo temberang? Aku pun temberang juga. Jadi bomo tu pun temberang juga. Itu tadi. Sama aja nanti. Itu dalam kita punya situasi sekarang ni, yang dalam kita punya orang kata cerita ni, penyamun dan penipu, perompak dan juga penyamun yang kita jumpa. Kita masih lagi tak jumpa orang. Tak, aku jadi penyamun, engkau jadi penyamun. Aku jadi perompak, kau jadi. Kita jumpa orang macam tu banyak dalam kehidupan kita. Orang munafik, orang penipu, orang untuk kita jumpa orang begitu je, kita tak mau keluar daripada keluar, kita cari orang yang betul-betul. Yang dikatakan manusia yang betul-betul kenal diri, kenal Allah. Bahagia. Kita ingat bahagialah penipu penyamun. Kita tak, dia penipu kita penipu. Kita penyamun, dia sama, kita jumpa orang yang begitu dalam kehidupan kita banyak sekarang. Ni kata. Semua ada kepentingan selain daripada Allah banyak kan. Jadi kalau kita jumpa orang betul-betul yang kenal diri, kenal bahagia kita, ya Allah. Terbuka. Walaupun kita belum lagi mengenal diri, mengenal Allah, kita duduk dengan orang yang mengenal diri, mengenal Allah. Sifat itu tadi yang kita duduk segar, menyegarkan kita.
Dia suluh kita. Kita belum tahu apa. Dia suluh kita. Ya Allah, terperanjat dia. Terus dia taubat. Jadi gitu. Kita kena cari. Jangan duduk terus dengan penyamun, dengan penyangga. Jangan salahkan Allah SWT belum bagi hidayah. Jangan. Allah banyak bagi perumpamaan. Perumpamaan Allah bagi tu hidayah lah, Dul. Dah sampai dah hidayah. Kau kata belum lagi, tunggu daripada Allah. Allah dah kata tu dia. Kau kata, aku dah janjikan amsalah, perumpamaan banyak. Tu tanda-tanda aku tu. Kau tak nampak lagi ke? Kita kata belum sampai lagi. Sedap ya kita cakap. Sudahlah. Masa kita bertambah lama, entah besok, lusa, maut kita akan sampai. Tak kira siapa-siapa akan sampai. Dengan menyesal minta hidup balik. Tak boleh buat apa dah. Jangan tolong ya Allah, aku dah nampak orang yang beriman, yang kenal diri, kenal Allah. Dia punya balasan, ya Allah. Tolonglah hidupkan balik. Aku pun nak cari kenal diri, kenal Allah. Supaya aku... Dia tak guna dah di alam tu. Orang yang kenal diri, kenal Allah, dia ni ibarat wali-wali Allah, orang kekasih Allah. Hidup dia sentiasa dia sandarkan Allah. Setiap detik dan saat, nafas turun dan naik, rasakan Allah, tak mau lain. Takut dia nak rasa keakuan diri. Untung kita duduk dengan dia. Dia selalu tegur kita, nasihat kita. Dia pengganti Rasulullah SAW, akhlak dia. Akhlak yang baik tu adalah tak ada keakuan diri. Allah. Bahagia kita duduk dengan dia. Ya Allah, bahagia selama ni. Mengapa lama? Terlebih dulu aku dapat kenal kau kan bagus. Maknanya kalau kita dah kenal orang ahli Allah, ya Allah. Dia hidup dia tak ada kepentingan lain. Melainkan mengajakkan kita sama-sama mendapat kemenangan, ketenangan yang sejati. Dia nak kita selamat di situ dengan Allah. Dia tak nak, dia boleh doakan kamu dapat kaya, tapi dia tak mau. Dia ada kekuasaan Allah bagi kau, doakan dia, bagi doa tu kau amalkan kaya kau. Tapi dia tak nak. Bukan itu. Tujuan dia adalah, kasih sayang dia adalah supaya engkau dapat kenal diri, kenal Allah. Itu bahagia bagi dia. Supaya dengan Allah, Allah sendiri pun nak dia kenali sifat dia. Sama Rasulullah SAW nak kita kenal Allah, kenal dia. La ilaha illallah. Ada ke yang lain yang lebih besar? Tak ada. Jangan kita tipu, sudahlah tu. Asyik dunia je tipu kita kan. Wang ringgit, darjat, wanita, macam-macam lagi yang tipu kita kat dunia. Sudahlah sekarang ni kau tipulah dia pula. Sudah. Kau dah bagi can dia tipu kau. Sekarang kau tipulah dia pula. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah insya-Allah. Saya sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif dan juga Doktor, insya-Allah. Innaka antal alimul hakim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Para sidang pengunjung Zawiyah tu ayah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kerana masih lagi dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nafas, denyut nadi masih berdegup. Selagi itu kita tidak boleh diam dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjuangan jihad dengan diri sendiri ini.
berlaku setiap detik, setiap masa kita berperang dengan diri sendiri. Ni sebelum datang ke sini pun kita berperang dengan diri sendiri. Alhamdulillah berjaya kita memerangi kesedapan bersama dengan dunia. Menang kita mencari sedap, duduk di dalam majlis yang tidak lain tidak bukan hanya membicarakan tentang lazatnya bercinta, lazatnya bertauhid, lazatnya berallah subhanahu wa ta'ala. Pada topik ataupun perbahasan menghilangkan keakuan diri ini, ia merupakan suatu rezeki 100% adalah curahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada rezeki untuk merasai nafi wujud diri ini, berlalulah 10 tahun pun tak akan dapat faham. Dia akan rasa topik ni susah sangat. Dengarlah, bercakap pun siapa pun bercakap, menghilangkan wujud diri ni satu topik yang bagi dia susah betul nak dapat. Melambangkan perkara ini merupakan suatu cahaya limpahan daripada Allah. Jadi nak ceritanya, jikalau kita berada di situ, iaitu di kalangan orang yang susah untuk faham menafikan wujud diri itu, tips dia berdoa ke Allah Ta'ala. Ya Allah, bagi saya faham ya Allah. Ya Allah, bagi aku faham ya Allah benda ni. Ya Allah, tolong Allah. Pilih aku di kalangan orang-orang yang faham benda ni ya Allah. Itu langkah pertama. Tapi yang pastinya bagi orang yang masih waras ataupun normal ataupun masih belum dirosakkan oleh izm-izm berhaluan kiri, insya-Allah dia boleh bersangka baik dulu. Bersangka baik. Ataupun dikelaskan sebagai, oh, ini merupakan suatu teori yang aku belum tahu. Dengar dengan sangka baik. Kemudian upgrade sikit. Ya Allah, aku belum faham ni. Aku belum sampai ke tahap ni. Bagi aku faham ya Allah. Bagi aku faham ya Allah. Kurniakan aku kepahaman ya Allah. Aku belum tahu. Maknanya dia mengaku. Dia mengaku kelemahan diri. Masalah manusia ni kebanyakannya, bila ada kedirian, ia merupakan sejenis kesombongan. Asyik-asyik cakap benda yang sama. Asyik-asyik cakap benda yang sama. Padahal kau tak perlu faham lagi. Dia boleh komplain asyik-asyik cakap benda yang sama. Wala'iyadu billah min dhalik. La hawla wa la quwata illa billah. Wala'iyadu billah. Jadi baik sangka tu penting sebenarnya. Sebab ini adalah ilmu Allah yang luas. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata di dalam ayat sebelum akhir surah Al-Kahfi itu bahawa ilmu dia ni sangat luas. Ilmu dia ni, walaupun kamu jadikan seluruh tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, dahan-dahan kayu, pohonan di atas muka bumi ini jadikan sebagai pen, dan lautan seluruhnya ini jadikan dakwat untuk menulis ilmu Allah, engkau tulislah.
kau takkan mampu habiskan ilmu Allah walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kau datangkan 1 kali ganda lagi, 2 kali ganda lagi, 3 kali ganda lagi, kau takkan habis menulis ilmu Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi betapa pentingnya topik ini merupakan topik yang saya letakkan paling atas. Kalau lagu-lagu popular sepanjang muzik apa 90-an, 91, 92, 93, 94, 95. Dia ada carta lagu yang paling tinggi, berada di carta nombor 1 contohnya. Lagu Isabella contohnya, paling lama di carta nombor 1. Jadi topik menghilangkan keakuan diri sekarang ini saya letakkan dalam indeks nombor 1 yang perlu diberi perhatian, terutamanya oleh orang yang selalu bercakap tentang agama, terdiri daripada asatizah, ustaz, alim, ulama, kiai, khatib, imam, bilal, pensyarah, yang kerja dia merupakan adalah academician, ahli pendidik, termasuklah guru tadika, guru tuition. Tolong ambil perhatian, letakkan topik ini sebagai topik nombor 1. Kerana kita ini tak boleh nak nafi dah, kita ini sudah berada di penghujung usia, zaman pun di penghujung, dengan tanda-tanda yang sudah banyak, tanda-tanda yang sudah banyak. Manusia berbalah-balah, berdebat-debat, percakaran, tuduh-menuduh, sesat menyesatkan. Maka topik ini merupakan suatu solusi untuk semua golongan, baik ahli politik dengan kepelbagaian jenis bendera warnanya, baik sepak terjang dunia akademianya, berbagai politik di sekolahnya, malah berbagai kepentingan dan kecenderungan peribadi yang membina watak-watak perbalahan di dalam dunia Islam pada hari ini. Apakah media solusinya ataupun tajdid? Tajdid itu bukanlah semestinya sebuah pembaharuan. Ia adalah merupakan daripada akar kata jaddun. Jaddun tu apa? Toknek, atuk. Maknanya kita ambil hak dulu, kita masyhurkan balik. Benda hak asal kita masyhurkan balik. Benda hak kita lupa, kita balik semula. Pergi, kalau pepatah Melayu tu maknanya pulang ke pangkal jalan. Untuk, kalau bahasa komputernya, restart ataupun reset. Reset tu salah satu dia ilmu yang sudah dilupakan. Bukan ilmu sebenarnya, menghilangkan keakuan diri ni bukan ilmu. Dia bukan sejenis ilmu, tapi sejenis rasa. Dia adalah merupakan sebuah rasa anugerah daripada Allah yang Maha Esa kepada hamba-hamba dia.
Oleh kerana kita ini, hidup kita ini masih diberi modal oleh Allah. Nafas masih bergerak, dada masih kembang kuncup, jantung masih berdegup, mata masih berkelip, maka kita masih digunakan modal. Dengan modal yang Allah bagi ini, kita kena ikhtiar. Bagi kita ni dipilih oleh Allah, dijemput olehnya untuk menikmati rasa keagungannya, menikmati rasa keagungan Allah Azza wa Jalla. La mawjud bihaq illallah. Perkataan ini bukan perkataan baru, perkataan yang dah wujud beribu tahun. Tok Kenali pun kata, jangan sampai aku tinggalkan kamu wasiat, jangan kamu sampai lihat wujudnya diri. Ayat-ayat Quran pun banyak. Bila hilang wujud diri tu, barulah faham apa ayat. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku ni, kami ni, kata Allah, dekat, lebih dekat daripada urat tengkok kamu sendiri. Oh, baru faham. Jadi buah daripada rasa ini ialah sentiasa dengan Allah. Akibat daripada tidak bersentiasa dengan Allah ini, itulah yang Rasulullah kata, umat dia ni sat beriman, sat kapiak, sat beriman, sat kapiak, pagi beriman, petang kapiak, petang beriman, bagi esok kapiak, pagi kapiak, petang beriman. Maknanya apabila dia tengah bersama dengan Allah, dia beriman. Tapi bila dia tidak bersama dengan Allah, maka dia sedang bertempur dengan kekufuran diri dia. Asyidda'u 'alal kufar, asyidda'u 'alal kufar. Rupanya kafir yang di dalam diri tu, kedirian tu adalah sejenis kafir, adalah sejenis syirik, adalah sejenis munafik. Indahnya bergelumang dengan ahlillah ni. Ahlillah ni, mereka ni bila kata syirik, kufur tu, mereka tuju kepada diri mereka sendiri. Berbanding dengan satu lagi kumpulan ni, bila kita duduk dengan mereka kata kufur, syirik, bid'ah, khurafat, tahyul. Mereka tuju kepada orang lain. Mereka tak pernah tuju kepada diri sendiri. Mereka tuju kepada ahli sufi, mereka tuju kepada ahli maulid, mereka tuju kepada ahlillah, awliya. Menyakitkan awliya Allah, menyakitkan wali Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi pagi kafir, petang beriman. Petang beriman, malam kafir. Maknanya bertempur. Sat bersama dengan Allah, sat bersama dengan kedirian. Sat bersama dengan Allah, sat bersama dengan kedirian. Jadi kita kena dalam pertempuran itu, kita kena dengan modal yang Allah bagi ini, minta kat dia, kita yang dinamakan baqa billah, fillah, ma'allah, lillah. Itu maknanya sentiasa bersama dengan Allah, menang selalu. Golongan ini disebut al-mukhlasin. Setan pun tak dapat kacau, iblis tak dapat kacau. Inilah dia yang orang putih kejar. Nama dia, mereka buat nama Immortal. Mereka buat filem, nama filem tu Lucy. Tengoklah macam mana orang kafir, dia nak pi kepada daerah ini melalui jalan akal. Sebenarnya mereka tak akan capai.
melainkan dengan melalui kaedah sejadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah akademia, ustaz-ustaz, pensyarah-pensyarah yang saya kasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala kata, aku cinta kepada seseorang itu, salah satunya ialah dengan jalan nawafil. Nawafil ini maksud dia benda-benda yang tambahan. Sebab apa? Bila kita mengajar, orang bagi kita duit. Bila kita mengajar, natijah dia gaji. Hujung dia tu gaji. Jadi itu bukan nawafil, itu kewajipan. Saya bimbang di akhirat nanti bila kita semak akaun kosong. Sebab apa? Allah kata, aku dah bagi lah, aku bagi gaji kat hang. Hang ambil gaji dulu. Jadi yang hang mengajar, hang buat tesis, hang kejar profesor, yang hang kejar mengajar apa semua tu, semua itu bukankah bernatijahkan hujung bulan ada gaji? Dan bukankah aku dah kata, hang cara nak bagi aku cinta kat hang tu dengan nawafil. Nawafil ni ialah tambahan. Apa benda tambahan ni? Nawafil contohnya majlis malam ni. Jadi macam Doktor, Profesor Sofwan datang dalam majlis ini. Dapat gaji ya Mai? Dapat allowance tak? Tak dapat kan? Ni lah contoh nawafil. Tapi kalau dibayar, kalau P tu ada dasar kerja, dapat cuti tulis surat dekat dekan, saya nak menghadiri sini, apa panggil saya ceramah, ada payment lah. Itu bukan nawafil. Itu bukan nawafil. Jadi kita kena kayisun. Maknanya al-kayisun ini adalah orang cerdik yang memikirkan nasib dia di akhirat. Cara dia, Allah dah bagi tahu, buat banyak nawafil. Nawafil ni benda tambah. Hak wajib tu memang wajib lah, kan? Tapi bagaimana nak bagi Allah cinta, Allah dah bagi tahu kita. Soalan bocor, memperbanyakkan nawafil. Khidmat kepada ulama, khidmat kepada arif billah, khidmat kepada para masyayikh, itu nawafil. Para masyayikh tu tak bayar kita apa-apa pun. Bahkan kadang-kadang bila kita khidmat, kita kena keluar belanja. Tu nawafil. Nawafil, itu nawafil. Nampak? Ni malam ni saya bagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pecahkan kod-kod yang tersirat di sebalik hadis-hadis. Mudah-mudahan tidak tergelincir daripada kefahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau tergelincir, saya tarik balik perkataan-perkataan saya. Sesungguhnya para ulama ahli sunnah wal jamaah itulah perkataan-perkataan mereka adalah yang benar. Saya mohon maaf andai kata tersalah, ada keakuan diri, tergelincir bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya diri ini lebih kepada datang untuk mendapat limpahan-limpahan daripada majlis yang sebegini. Tidak ada apa yang mampu dilimpahkan melainkan hanya menadah limpahan.
dalam sebagaimana yang dikatakan berperang dalam kehidupan, peperangan yang hebat, kerana terlupa apa yang telah dilupakan, yang perlu dicari, yang mengharap untuk dipertemukan. Mudah-mudahan dipertemukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana melimpah kurnia inayahnya, rahmatnya dapat kita berada di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ringkaskan di sini lintasan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu seperti mana Ustaz Aziz memberi penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala tadi, dikaitkan sama dengan seperti peristiwa Sumayyah, perempuan yang bernama Sumayyah, yang dikatakan perkataan Allah, dia dah campakkan ahli keluarga dia dekat kawah yang panas, air panas tu. Last kali tu memang iman, last kali ni saya cerita ringkaskan, last kali iman dia tergoyang sekejap, sebab last kali tu baby dia, bayi Sumayyah ni nak dicampakkan ke dalam kawah air panas tadi tu. Jadi di situ bergoyang. Itulah ujian Allah Ta'ala letakkan. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala bukan perbetulkan dia, yang dikatakan waqur rabbi adkhilni min khlasinqin wa akhrijni makhraj sinqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Penolong Allah Ta'ala bagi satu, dikatakan penolong, membantu beliau Sumayyah tadi tu. Suara Allah datang daripada seorang baby yang tak tahu bercakap apa, tiba-tiba bercakap. Mak, tak perlu risau, ingat Allah. Lebih kurang itulah saya cakap, yang nak ringkaskan di sini lah. Itu semua datang daripada Allah. Baby bercakap, orang dia dengar suara Allah tu. Jadi itulah keyakinan dia dengan Allah. Allah Ta'ala penampakan dia, yang itu dikatakan Sultan dan Nasira. Jadi itulah yang dikatakan keteguhan yang Allah Ta'ala letakkan. Jadi kata dia memang orang kenal dia, kenal Allah. Jadi itu peristiwa dan seorang wanita yang kita patut ikuti contoh, yang dia pun ikut daripada Rasulullah SAW. Sampai begitu sekali. Kita ni sama juga keadaan kita ni. Dia Allah Ta'ala letakkan kita ni dalam fajama'nahum jama'ah. Kita ni dah teruk dah ni sekarang ni. Teruk sangat dah. Ternat, teruk semua. Fajama'nahum jama'ah. Bercampur bau semua. Bercampur bau. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan kita ni yang dikatakan berhijrah. Berhijrah tu apa? Berhijrah tu keluar daripada akuarium yang najis tadi. Akuarium yang najis tu keluar. Kita tak nampak dah apa benda yang dikatakan pembohongan tadi tu. Kita keluar daripada pembohongan tu. Kita tak nak pembohongan, kan? Kita nak kena bebas di lautan ahada tadi tu. Itulah punca dia apa? Itulah mengenal diri, mengenal Allah. Tauhid sebenar dalam kehidupan seharian kita. Jadi apa yang perkatakan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka al-mukasyafah ghaibul fuqara. Nak faham mudah aja, tapi kita kena buat apa dia? Al-mukasyafah ghaibul fuqara. Fakirkan diri kita, fakirkan mana tu, hilangkan keakuan diri kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka. Mudah aja. Berkehidupan dengan Allah ni sangat mudah, sangat mudah. Bila dah mudah tu Allah Ta'ala bagi tenang setenang-tenangnya, aman seaman-amannya.
InsyaAllah. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita, saudara kita, itu sahabat-sahabat kita semua tadi, semua daripada hati Rabbani. Hati Rabbani ini lintasan yang suci daripada Allah. Pada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci daripada Allah. Apa yang diucapkan oleh saudara sahabat kita semua tadi daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana tidak lain yang mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Saya rasa pun tak nak cuma banyak-banyak. Cuma saya nak ingatkan, bila kita dah bersedia untuk nak mengenal diri, mengenal Allah, maka inilah hijrah yang paling besar. Inilah hijrah yang paling besar, di mana inilah yang Allah Ta'ala hendak, Rasul hendak, orang-orang wali Allah buat kerja ni, mengajak kita ke situ semua supaya kita kenal diri, kenal Allah. Itu sangat mustahab, itu sangat dikehendaki oleh Allah, ya. Sebab Allah sendiri jadikan yang pertama, Nur Muhammad daripada ingin aku dikenali. Maka itu saya cakap kan, awal-awalnya saja Allah suruh kita kenal. Allah sendiri pun awal-awal dah, bukan ilmu saya, Allah sendiri pun ingin dikenali, baru diciptakan. Ataupun Nabi Adam, kita jangan jadi pula orang nak hijrah ni tadi pula. Kita nak kacau pula orang hijrah. Orang nak kenal diri, kenal Allah, kita jangan kacau lah. Jangan ambil tugas iblis pula. Iblis memang suka mengacau lah, ya. Dia tak bagi orang kenal diri, kenal Allah. Kita nak ambil tugas iblis pula apa? Tugas yang Allah bagi pada kita ni khalifah. Daripada Nabi Adam 120 Nabi sampai ke kita tetap dipanggil khalifah. Tinggi dah Allah bagi darjat kat kita. Apa tu khalifah? La ilaha il, mengesakan Allah, jangan buat kerja lain. Khalifah ni kerja dia mengesakan Allah, ajak orang mengesakan Allah. Kita ni semua khalifah. Jangan lari tajuk. Jangan lari tajuk. Pergi tukar tajuk, pergi ambil bahagian apa ni, saham daripada iblis, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Yahudi, Nasrani, buat apa? Sudah-sudahlah tu. Allah nak bagi saham yang paling tinggi sekali, khalifah kita ni. Apa tu khalifah? Mengesakan Allah. Tak ada yang lebih tinggi lagi. Darjat yang Allah bagi, khalifah. Khalifah ni manusia. Apatah lagi Islam. Yang manusia pun khalifah Allah Ta'ala kata. Apa lagi kita ni manusia. Apa ni Islam. Patutnya lebih faham lagi khalifah kita nak bawa. Tu dia. Bila kita tak faham tu yang jadi kita, ada je tak kena nanti. Kita buat macam mana cara pun, cerdik pandai kita panggil pun, berkumpul beribu cerdik pandai satu dunia pun, kalau dia tak gunakan kaedah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sebenar-benar mengenal diri, mengenal Allah, mereka takkan boleh melainkan ikut cara apa yang Allah Ta'ala telah aturkan. Tetap juga mengesakan Allah, itu kemenangan. Tak ada cara lah lain. Jadi itu yang dia peringatan kita sama-sama. Ingat tadi Ustaz cakap tadi, para asatizah, ustaz-ustaz, ulama-ulama, siapa saja, cikgu-cikgu, apa siapa posisi yang untuk mengajar, ingat, kalau selagi masih lagi nak berbalah-balah kata, aku belajar tinggi, aku nak kena kutip balik duit aku, gaji aku nak kena imbalan, aku bawa kereta berisi minyak, aku mengajar mestilah nak duit minyak di jalan jauh orang upah. Itu kebiasaan nafsu. Tu Ustaz cakap makna, saya nak jelaskan lagi. Kalau selagi kita pegang pada nafsu tu, kau dapatlah tu. Itu aja kau dapat. Kau tak dapat Allah ni kau tak. Manisnya Allah, kamu tak dapat. Tapi kalau kamu tinggalkan hijrah untuk betul-betul Allah, cuba buat. Bukan cuba buat, buatlah. Rasakan kemanisan dengan Allah. Ibadah kamu
Kamu tahu hidup kamu yakin dengan Allah nanti. Sebab Nabi Zulkarnain yang disuruh oleh masyarakat yang takut dengan Yajud Majud yang memakan orang akan menyerang, dia suruh buat tembok. Kami upah berapa kau nak Nabi Zulkarnain dan surah Kahfi. Ada yang kata Nabi, ada yang kata wali Allah. Bagi saya dia Nabi Zulkarnain. Jadi tolong apa kami bagi upah berapa banyak kau nak Zulkarnain, arahkan. Nabi Zulkarnain kata apa? Upah aku cukup dengan Allah. Jadi aku buat ni bukan kerana upah, aku buat ni kerana Allah yang suruh. Memang kau yang suruh, tapi sebenarnya Allah tu yang aku nampak. Jadi dia boleh ambil upah pun tak nak ambil upah, sebab dia dah dapat Allah. Sekarang ni kita tak dapat Allah tu pasal kita tak nampak. Kita nampak yang lain lebih mustahak. Tapi orang dulu-dulu, kalau mengajar zaman dulu-dulu, kebanyakannya dia bukan ambil upah, malahan dia tu memberikan kepada orang yang dia tak mengharapkan yang masyarakat. Dia yang aku perlu bantu pada masyarakat. Itu pasal mereka punya ilmu, kualiti ilmu dia, percakapan dia, masyarakat segan, takut, ikut. Sebab dia tak imbalan. Bila kita dah ambil imbalan, orang boleh arah-arahkan kita. Kita pun tak berani. Dia dah bagi aku imbalan tu banyak kali. Dah beribu, dah banyak dia tolong aku. Jadi aku nak nasihat dia tak betul nanti kan. Imbalan tak dapat. Nanti akan datang bisikkan iblis. Itu jadi kepahit, itu jadi kesyirikan. Tidak ikhlas kita beribadah kepada Allah akan datang. Itu yang masuk ustaz tadi. Jadi tolong, saya dah makna jelaskan di sini bahawa saya kalau nak terus juga teruslah. Mana kamu tak ada kekuatan untuk membawa umat ke jalan mengesahkan Allah. Sebab kamu sendiri contoh, sendiri bagi bersandar kepada selain daripada Allah SWT. Kalau Yasin dah berkata, ikutilah. Orang yang tidak mau ambil imbah. Macam mana bunyi ayat dia? Yasin. Ambil imbalan. Ikuti. Allah suruh ikuti siapa yang buat kerja Allah ni tanpa ada imbalan apa-apa. Ikuti. Allah suruh ikut. Bukan saya cakap. Allah cakap suruh ikut. Tapi kalau kau dah ambil imbalan, Allah tak akan suruh ikut orang tu. Walau cakap kau berbisa Quran hadis. Minta maaf saya cakap. Saya cukup sampai situ dulu. Bukan saya marah, tapi saya kesian tengok umat Islam dalam keadaan tertipu. Sebab mentaliti kita tak ikut cari Islam yang betul. Sebab tak dikenal diri, kenal Allah dahulu. Kita ambil Islam dulu. Kita tak kenal diri, kenal Allah dulu. Tak apalah, patah tak mau pula, tak patah balik. Ilmu dah tinggi rasa. Ini ilmu apa si Aziz ni? Ilmu saya pula dia kata ni. Padahal saya berkata ni supaya bertambah kukuh ilmu kau dengan jalan mengenal diri, mengenal Allah. Tak ada jalan lain. Ilmu kau akan kukuh. Imam Ghazali boleh patah balik. Dah tinggi dah tu. Seluruh dunia sanjung dia punya. Tapi dia tetap duduk balik, patah balik. Baru ilmu dia sampai sekarang orang pakai kitab dia. Ihya Ulumuddin. Banyak kitab lain lagi. Nampak Allah nak lihat kan. Masih kita buta lagi tak nampak lagi Allah perlihat. Tak ada jalan lain. Jangan nak cari jalan lain lagi. Pening-pening kepala. Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenal diri, kenal Allah. InsyaAllah bahagia kita. Di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Di dunia kita dapat, di akhirat. Apa dia? Kita dapatkan Allah Subhanahu. Kita kenal diri, kenal Allah. Terima kasih perhatian banyak. Alhamdulillah pendengar-pendengar YouTube semua. Sama-sama kita buat kerja. Kita ni khalifah. Buat dengan sekadar kita jadi manusia yang sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dengar buat. Semua ni. Tak payah jumpa saya. Sebab saya bukan mursyid. Saya bukan guru. Saya bukan ustaz. Saya bukan apa pun. Saya bukan wali Allah. Saya bukan apa. Saya nak bagi tahu lagi sekali. Saya bukan. Saya hanya nak jadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Kerana terlalu banyak nikmat dibagi kepada saya. Jadi saya ingin ada hamba Allah yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Itu yang saya nak. Saya tak mau jadi lain. Syah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Wa'afu minkum dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam.